Baik tuan-tuan dan ahli jemaah sekalian, pada pelajaran yang lepas ingat balik perbincangan kita dua perkara. Yang pertama, ahli salik jugalah. Mereka yadullu bihi dengan yadullu alaihi, mengambil dalil dengan nya dan mengambil dalil atasnya. Dua perkara tu sebutnya. Bagi orang yang salik, orang berjalan, bagi orang yang belajar, dia yadullu alaihi, mengambil dalil kepada alam ni atas wujudnya Allah. Gitu. Tapi bagi orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala hati kepada makam makrifah sampai kepada Allah, dia mengambil dalil dengannya. Jadi dia kenal Allah dulu pada kenal alam. Jadi dia tak perlu berdalil dah. Tuhan dah ada dah. Nak dalil apa? Allah Ta'ala dah ada dah kan? Baiklah, kerana ada alam maka kita kenal Tuhan. Kalau alam tak ada, tak kenal Tuhan. Padahal Tuhan dah ada dah. Tuhan dah qidam dah, dah baqa' dah kudrat dah iradat dah, semua Tuhan. Sebab bagi orangnya yadullu bihi, mengambil dalil dengan dia, kenal alam, kenal Allah dengan Allah, mengambil dalil kepada Allah sendiri. Dia tidak mengambil dalil kepada alam. Cuma kebiasaan kita orang awam ni gitulah. Tengok kerusi meja ada tukang buat, ada langit ada bumi, ada Allah. Mudahlah gitunya. Dan bila orang tanya tak ada alam pun, susah, lemah lalu. Tapi bagi orang yang ahli musyahadah tak ada masalah. Allah mesti pakai qidam. Allah dah ada dah. Ada alam ke tak ada alam tak bicara. Allah dah ada dah. Jadi orang tanya, kau kenal Allah? Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Orang nombor dua ni, kenal Allah macam mana? Ada langit, ada bumi, ada Allah. Puak ni berdalil. Tapi puak yang pertama ni tak berdalil. Gitu duduk. Itu saja Ustaz ulang pelajaran yang lepas. Jadi pelajaran kita hari ni kau nak sekalian orang yang berjalan, dia kalau ada beberapa istilah dalam kitab kita, dia pakai kadang-kadang dia kalau salikuna, kadang-kadang dia gelar sairuna, kadang-kadang dia gelar rahiluna. Kalau salikuna, orang yang berjalan kepada Allah. Kalau sairuna, orang yang sairuna, sairu ni maknanya perjalanan juga. Macam sairas salikin, perjalanan seorang salik. Lepas tu yang malam ni digelarkan kalimah rahiluna, rehlah. Rehlah ni jalan ke? Sama juga. Terjemahannya sama je. Sekalian orang yang berjalan kepadanya, kepada Allah. Makna kita berkehendak berjalan kepada Allah. Hatilah perjalanan tu, jalan hati. Mendapat petunjuk dengan nur tawajjuh. Jadi kita memulakan ibadat, kita memulakan zikir, kita memulakan suluk, kita memulakan khalwat. Nanti Allah kurniakan kepada cahaya tawajjuh, cahaya kita berhadap kepada Allah.
Dengan apa cara? Yang digalakan rahiluna, dengan amalan, kemudian dengan hal. Bila kita beramal tu, nanti Allah kurniakan amalan tu namanya wirid. Nanti Allah akan kurniakan warid. Ibadat amalan tu digelakan wirid. Nanti bila kita wirid, kita zikir molek-molek, Allah akan datangkan warid. Apa dia warid ni? Warid ini ialah kurniaan Allah kepada orang yang wirid. Kurniaan Allah kepada hati orang yang beramal. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia baca Quran, dia zikir Allah. Nanti tiap-tiap ibadat itu bila dibuat dengan akidah yang benar, ibadat yang sahih, adalah kurniaan Allah. Itu kena tahulah tu. Adalah warid. Kalau jamaknya waradat. Waradat tu apa dia? Makrifat. Rasa dekat dengan Allah, gitulah. Rasa Allah melihat, rasa Allah mendengar, rasa Allah mengetahui, rasa Allah kasih kepada kita, rasa Allah pengampun, rasa Allah pemurah, rasa belaka. Itulah hal. Hal. Itu namanya hal. Itu wirid tadi. Bukan wirid. Warid. Itu namanya hal keadaan hati kita. Bila kata beramal, Allah beri hal keadaan hati kita. Hal keadaan hati macam mana? Ingat pada Allah. Hal keadaan hati macam mana? Rasa Allah Maha Besar. Hal keadaan hati macam mana? Rasa Allah Maha Melihat. Hal keadaan hati macam mana? Rasa Allah mendengar. Itu namanya hal. Dan mujahadah. Tadi kita beramal, semayang kita, zikir kita, benda tu. Dapat hal. Kemudian mujahadah, lawan nafsu. Banyak berlapar, banyak puasa sunat. Bila mujahadah, iaitu dengan mana? Menerusi ibadat. Gitulah. Jadi dia menerusi ibadat tu namanya orang yang rahiluna, rihlah, berjalan kepada Allah. Allah kurniakan kepada dia nur tawajjuh, cahaya yang datang pada hati dia terasa. Dia berhadap kepada Allah. Dia rasa adanya Allah. Dia rasa kasihnya Allah. Dia rasa besarnya Allah. Dia rasa kurnianya Allah pada dia. Maknanya hati dia berhadap kepada Allah. Tawajjuh namanya. Baik. Sekalian orang yang sampai, sini digelar wasiluna, wasal. Wasal dia perkataan pada makna perkataan sampai. Apa maknanya? Berhubung. Bila sampai tu duduk dekat lah. Berhubung namanya. Wasala tu asalnya berhubung. Silaturrahim. Itu tali silaturrahim. Jadi berhubung. Berhubung dengan apa? Berhubung dengan Allah. Tadi dia berjalan, dia ibadat, kemudian hati dia hadap kepada Allah. Macam kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita sembahyang tu kan? Kita sembahyang tu wajib kan tu?
Tawajuh hak kita zikir tu, itu amalan yang kita buat secara rutin gitulah. Tapi tawajuh sebenarnya hati kita tu berhadap kepada Allah. Tengah sembahyang, tawajuh lah. Inni wajjahtu, aku hadapkan. Wajjahtu, sedang telah berhadap aku. Wajjahtu, aku hadapkan. Wajjahtu, mukaku. Muka benda? Muka hatiku. Muka lahir ni ngadap kiblat. Muka hati ngadap kepada benda. Ngadap kepada apa? Arif? Menghadap kepada Allah. Ngadap kepada zat Allah. Menghadapkan kepada wujud Allah. Ngadap kepada zat Tuhan cokoh pula di depan tekan sidik. Faham gitu? Sebab tu kita kena faham molek bahasa nak betul. Menghadap kepada rasa wujud Allah. Bukan ngadap Tuhan, ada Tuhan duduk depan pula. Syirik tergolek gelempang tadi. Ada ihsan. Baik, berhadap jadi tawajuh tu. Dalam sembahyang kita tawajuh. Dalam kita duk tawajuh betul tu, tawajuh lagilah tawajuhnya kita. Jadi bila kita berhadap begitu, kita tawajuh kepada Allah. Berharap kepada Allah. Beza dengan orang yang sampai. Orang yang hatinya sentiasa kepada Allah. Orang ni dia gelar wassalah. Orang berhubung. Orang berhubung ni macam mana? Mereka ni di sini tadi di atas digenanya berhadap kepada Allah. Di sini tak gelar berhadap kepada mendapat segala no. Dia kira dapat pula. Mendapat segala no. Apa dia? Allah perkenalkan diri pada dia. Allah perkenalkan diri pada dia. Tadi kita nak kenal Allah. Tawajuh. Ini dah Allah perkenalkan diri dia pada hamba, pada hati hamba. Ini namanya orang sampai. Allah terjali kepada hati hamba. Maka hamba itu jadi ma'rifah pada Allah. Maknanya yang dikurnia, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu daripada berbagai ma'rifah. Jadi Allah kurniakan pada dia merasai af'al Allah, merasai sifat-sifat Allah, merasai asma Allah, merasai kewujudan zat Allah. Gitu lah. Di sana berlakulah digelar musyahadah. Allah perkenalkan diri dia, kita pun menyaksikan. Musyahadatul asma, menyaksikan sifat Allah, nama Allah. Musyahadatul af'al, musyahadatus sifat, kemuncaknya musyahadatul zat. Gitu. Itu ni berbagai-bagai makrifah. Tak kira. Makrifah berbagai-bagai, muraqabah. Pecahan pada makrifah, muraqabah. Musyahadah. Kalau nak baca atas lagi, mujalasah, muhaddatsah. Bagai-bagai lah istilah hak sementara kita hidup dunia ni. Jadi di dunia ni itulah kecapaian kita pada Allah. Muraqabah, makrifah, musyahadah. Betul, ada istilah yang lebih dekat lagi namanya mujalasah.
duduk sekali. Muhadasah, berdialog sekali. Jadi semua-semua itu namanya nur mawajahah. Artinya Allah datangkan nur kepada kita. Tadi kita jalan kepada Allah. Ada beza dua tu. Hakikat dan pendedahan menurut yang patut. Itu pula. Kalau Allah bagi peringkat murakabah, murakabah lah. Bagi peringkat musyahadah, musyahadah lah. Yang patut pada hadrat Tuhan yang Maha Pemurah. Pada Tuhan yang Maha Pemurah. Dia nak bagi martabat apa kepada kita, dia lah. Lain orang lain Allah Ta'ala beri. Guru dengan murid kadang tinggi murid pada guru. Allah nak kurnia. Nampak tuan-tuan ya? Jadi kita boleh simpul sini, dia akan ada dua bentuk lah. Satu orang yang salik, tawajuh, nur tawajuh. Orang yang dia tak berjalan pun, tapi Allah seolah-olah Allah turun berjalan ke dia. Seolah-olah je lah. Jadi Allah sendiri membuka kepada dia. Allah kurnia pada hati dia. Itu namanya nur mawajahah. Kalau tawajuh ini kita berhadap kepada Allah. Bila tawajuh, kalau nur mawajahah, Allah berhadap kepada kita. Gitu. Wali Allah lah tu, muka-muka gitu. Cuma hak cara Allah memperkenalkan diri pada kita tu tak samalah. Pelan pada Allah. Di dunia tak lepaslah istilah-istilah tu sajalah. Tak lebih dari tu. Muraqabah, ma'rifah, musyahadah, af'al, asma, sifat, gitulah benda kita boleh cakap di dunia ni. Tapi kalau di akhirat besok, liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Original. Betul. Original. Kita di sini tak dapat nak kebal original lagi. Dia kira makrifah, musyahadah, itulah setakat. Tapi di akhirat, kalau kita mati je umpamanya, original dah. Syurga esok lagi lah. Tapi bila dah putus roh dengan jasad, duduk di alam barzah tu, bagi ahli makrifah ni, menyaksikan dah. Itu namanya liqa' Allah. Liqa' ni bertemu lah dengan Allah. Itu dinamakan ru'yatullah, melihat Allah. Kemudian disebut juga yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah, berharap kepada wajah Allah. Gitu. Tak banyak sangat yang di akhirat esok kita boleh sebut je. Tak banyak benda. Tapi benda sangat bernilai. Sebab tu orang yang sampai peringkat kasih kepada Allah, dia suka mati. Orang yang dah cinta kepada Allah, dia nak sangat mati. Sebab apa? Dengan mati dia bertemu original dengan Allah. Tidak melalui musyahadah, muraqabah, macam tak. Yuriduna wajhah, berhadap muka betul dengan Allah. Liqa'a rabbih. Gitulah. Segala nur itu bagi mereka yang kerana mereka itu tiada memerlukan kepada nur. Kerana itu mereka bagi Allah, tiada bagi sesuatu yang lain. Jadi mereka yang wasiluna sampai kepada Allah ni, dia tidak memerlukan apa-apa dah. Cahaya pun dia tak perlu dah. Sebab kesedaran tu, dia tu dah cahaya dah. Marifah tu dah cahaya daripada Allah. Gitu. Maka sekalian orang yang salih itu mendapat ia dengan nur hidayah. Cahaya hidayah, cahaya petunjuk pada Allah. Dan sekalian orang yang sampai itu mendapat kerahsiaan. Dikira ambil perkataan kerahsiaan sari pati makanan. Bukannya nasi
lauk bukan. Saripati makanan rohani. Dan kerahsiaan kecaknaan. Kecaknaan pula dah bahasa payah. Cakna ni maknanya cakna ni maknanya kan ke? Ambil perhatian. Jadi Allah Ta'ala ambil perhatian pada dia. Gitu cakna kan. Rahsia Allah memperkenalkan diri dia pada kita. Gitu. Saripati makanan tu bukan saripati makanan tu nasi, benda bukan makanan rohaniah. Dan mereka lah yang al-haq Allah Ta'ala menunjukkan mereka itu dengan Subhanahu Wa Ta'ala mengenali. Jadi betul-betul Allah memperkenalkan diri dia pada hamba. Ini orang ahli jazbah, ini orang ahli sampai kepada wasiluna. Orang ini dia akan duduk pada satu martabat, bukan meninggalkan syariat, cuma tuan-tuan kena ambil faham mulai-mulai dua perkara. Beribadat kepadanya tanpa rasa letih. Sebab Allah tunjukkan diri dia pada hamba tu. Jadi hamba ni akan ini bila disebut ini beribadah tanpa letih ni, Ustaz nak buat satu istilah melampaui syariat. Dia melampaui syariat, bukan tinggal syariat tu, tak nak ngabar. Jadi ngaji ikan ni kalau dia sampai ke peringkat ini, dia tak nak sembahyang. Kalau dah sampai ke Tuhan, sembahyang buat apa? Jadi sesat lanu yang Melaka, sesat barat habis. Dah kawan dah sampai ke Tuhan dah lazat sangat dah, tak ada benda dah, pakai tak payah kita saja dah, tak ada perlu ni dah sembahyang kulit-kulit ni, tak payah tadi. Tak gitu. Dia bila orang dah sampai ke peringkat ini, di ibadat terletih lah. Itu yang beratus rakaat sunat buat, puasa sepanjang-panjangnya, tak ada masa laparnya, boleh berdiri semayang sampai burung kat atas kepala gaya saya nak bakar. Orang ni akan pelik-pelik buat kerja ibadat, luar biasa. Tak nampak kita orang awam ni tak apa. Orang begitu dah sampai martabat wali Allah. Dia nikmat sangat dah ibadat ni. Dia dah melampaui dah. Sebab kalau kita ngaji dalam Ihya Ulumuddin, memang pelik-pelik tuan. Ada di antara ahli-ahli sufi di zaman itu, mula dia latih 10 hari tak makan. Tak makan terus. Lepas tu dia latih lagi sampai boleh 15 hari pula. Lepas tu dia latih dah boleh 20 hari pula. Tak masuk akal lah pada kita. Pada kita tak masuk akal. Jeng keren. Dia pun tak apa. Dia pun boleh kenyang dengan zikir, dengan baca Quran. Pelik. Dia nampaknya tanpa letih. Maka ada perjalanan mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Darinya kepadanya. Dengan Allah, daripadanya kepadanya. Merasa perbuatan Allah Ta'ala belaka dah. Saya rasa diri dia sendiri. Jadi kalau ada orang sampai ke peringkat itu, Allah kiyah dalam Quran, kulillah, katakanlah Allah. Dia katakan Allah tu maknanya dengan penuh sempurna. Dia rasa kebesaran Allah, dia rasa kewujudan Allah, dia rasa dah semua sekali. Dah ada cahaya yang Allah kenalkan pada hati dia. Cahaya mawajah tu lah. Bila duduk hati cahaya mawajah dalam hati orang tu, nantinya dia akan jadi melampaui syariat. Tak biasa, tak makan tak apa dah. Kulillahu summa zarahum fi khawdihi ya'abun. Jadi bila dah sampai ke martabat itu,
Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah Allah. Kemudian tinggalkanlah mereka yang lalai dengan dunia. Jadi orang ni hati dia dah bulat pada akhirat dah. Tak nampak dah keduniaan ni, tak pandang dunia dah ni. Jadi kiasan Allah Ta'ala maknanya bila dah kamu sampai kepada Allah, teruskanlah makrifah tu, teruskanlah apa namanya musyahadah tu, teruskanlah apa namanya nur yang Allah beri tu, teruskan je lah. Dengan tak usah peduli dah orang lain yang nak ngajak kepada keduniaan, ngajak kepada benda tertinggalkanlah. Teruskanlah awak perjalanan awak yang awak dah sampai kepada Allah, gitu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lakukan sendiri baginya, kemudian biarlah mereka yang leka bermain-main dengan kesesatan mereka itu. Jadi kamu dah dapat Allah, kamu dah zikir dengan baik, tenang sajalah. Tinggal kejalah orang lain. Yakni tauhidkanlah keasaannya tanpa menilik kepada segala area ni selain daripada Allah. Tak usah tengok-tengok. Maka tinggallah mereka itu, biarlah mereka itu, tinggallah mereka itu sibuk pada benda yang tiada hakikat baginya. Orang yang sibuk dengan pangkat, sibuk dengan darjat, sibuk dengan harta, tapi kita sibuk dengan Allah. Gitu maksudnya. Maka pandangan pada yang lain daripada Allah itu tiada dibilang, tak masuk bilang lah. Kalau mandang kepada makhluk, mandang kepada pangkat darjat, mandang kepada harta benda, tu kosong belaka tu. Tahuilah bahawasanya hamba itu apabila ada serta dirinya, kita berada dengan diri kita, dengan kuasa kita, dengan cerdiknya kita berilmu, kuasa sendirilah. Sebelum berjalan atau dalam perjalanan terasa diri sendiri, ego. Maka sekalian sifat, sekalian perbuatan, sekalian perangai, kaliannya itu adalah aib. Jadi kalau kita terasa akulah paling cerdiknya, akulah paling khusyuknya, akulah paling taat ibadatnya, akulah paling kuat ibadat, merasa baik ya. Ujuk dan sebagainya banyak-banyaklah. Sama ada sifat kita, atau rasa perbuatan kita, atau rasa perangai kita, semuanya itu adalah kecacatan, aib namanya. Kecacatan, tuan-tuan. Cacat hati tu, cacat makrifah tu, kalau kita rasa hak kita. Dan tiadalah jalan bagi melihat segala yang gaib. Jadi tak ada cakap lah nak terbuka hijab ke mana-mana, tak ada dah tu. Kalau dah awak merasa ego awak sendiri, gantung, ada cacat. Melainkan selepas menelik kepada yang tersembunyi daripada segala aib, kecuali kita dapat menembusi perkara-perkara aib tu. Apa makna menembusi? Kita tak berapa, tak peduli dah kepada aib, tak peduli dah kepada harta, tak peduli dah kepada dunia, tak peduli dah kepada manusia, tak peduli belaka dah. Sembunyi di sebaliknya tu. Ya, keluar daripadanya, dan demikian itu tiada sempurna. Kata dia Tok Guru kita, tak dapat nak kita lepas daripada segala aib tu, nak lepas daripada kebendaan, nak lepas daripada dunia, tak lepas, tuan-tuan. Jadi nak lepas macam mana? Melainkan sentiasa mahabbah,
Kena mahabbah pula kepada Allah. Naik ke peringkat kasih kepada Allah. Kalau tidak ada mahabbah kepada Allah, dia akan ada mahabbah kepada dunia. Bila tidak kasih kepada Allah 100%, akan ada kasih kepada dunia. Bila kasih kepada dunia, kita sebut tadi aib, cacat tu. Cacat perjalanan hati. Dia kena buang 100% kasih kepada dunia tu. Ganti dengan mahabbatullah, kasih kepada Allah. Sebab tu kalau kita bincang berlalu-berlalu dunia ni, bincang pagi tadi ada ayat, bukan pagi tadi, pagi kemarin kot, ada 2 ayat. Satu dia kata hubbus syahawatu minan nisa wal bani nawal qanatir lil muqantara. Dan dia tahu ayat yang pertama tu 5 benda sebut. Tapi sebelum sebut dunia ni, Allah sebut hub, kasih. Kasihnya seorang itu minan nisa, orang jantan kasih ke orang perempuan, jadi isteri lah. Orang perempuan kasih orang suami pula, orang lelaki. Hub kasih tuan-tuan. Wal bani, dan kasih kepada anak-anak. Kasih kepada kaum keluarga. Kasih kepada mas perak. Kasih kepada tanam-tanaman. Dia sebut situ 5 perkara. Kebun suka lah. Dalam ayat tu Tuhan sebut hub, cinta kepada ni 5 perkara dunia. Dalam ayat lain surah Taubah, kul in kana abaukum, jikalau lah ayah-ayah kamu, ayah-ayah mak, ayah-ayah kamu, abaukum wa abnaukum, anak-anak kamu, ashiratukum, kaum keluarga kamu, khiwanukum, kawan-kawan atau anak beranak kamu, azwajukum, isteri-isteri kamu. Ini kalau 5 manusia ni kamu sayang sangat, hub, kasih. Kalau 5 jenis ni, kemudian dia sambung 3. Perniagaan yang kau takut rugi. Kemudian apa ni? Rumah-rumah kediaman yang kamu sukai. Kemudian apa namanya, harta benda, emas perak. Sebut semula 5 jenis manusia, 3 jenis harta benda. Ahabba ilaikum, Tuhan sebut habba pula. Mana 8 perkara dah, tadi 5 perkara. Tuhan sebut hubbus syahwat. Cinta sangat kita benda gitu. Bila cinta ke 5 perkara, terhijab dengan Allah. Kemudian ni cinta pula kepada 8 perkara pula. 5 perkara ke manusia, 3 perkara ke harta benda. Ahabba Tuhan sebut, kata hub juga, kata cinta je. Sekiranya kamu cintai 8 perkara tu lebih daripada cinta kepada Allah, lebih daripada kamu kasih kepada Rasul, lebih daripada kamu kasih kepada perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu, Tuhan kata tunggulah. Tunggulah apa? Keputusan daripada Allah. Maknanya Allah marah tu. Wajib kita letakkan cinta pada Allah di atas sekali, Rasul nombor 2, perjuangan di jalan Allah nombor 3. Lepas tu baru nak kasih ke bini, nak kasih ke anak, nak kasih ke harta benda, emas perak, kasihlah ke dia. Tapi 3 tu kena ke depan. Nampak tuan-tuan? Cukup berat. Sebab tu dia kata dia, ia keluar daripada demikian itu tiada sempurna melainkan sentiasa mahabbah
Kepada yang dikasih, mahabbah kepada Allah, baru selamat, baru dapat sempurna. Kata apa dapat sempurna? Tak sempurna makrifah tu. Kena tahu hati tu kasih pada Allah. 100% kasih pada Allah, tak adalah kasih kepada dunia ni. Baru dapat sempurna situ. Mahabbah. Lagi tinggal bagi sifat yang dikasih serta kekasihnya. Kasihnya Allah. Bagaimana engkau melihat-lihat kepada segala rahsia yang terhijab padamu, sebelum dirimu itu suci daripada segala keaiban. Aib tadi itulah 5 perkara, 8 perkara. Dunia aib belaka selain daripada Allah. Sebelum dirimu suci daripada keaiban. Yang demikian adalah kerana kamu tiada mendapat taufik. Jadi kalau tak lepas daripada 8 perkara itu, tidak ada taufik. Tak dapat tadi. Nur tawajuh tu tak dapat. Nur mawajahah pun tak semimpi lah. Tak semimpi. Jauh sekali. Jadi itulah. Tak banyak benda Pak Malan nak bincang. Gitu. 8 perkara tadi dengan 5 perkara tu dia gelak aib. Sekali ada aib, tidak akan terbuka yang gaib. Itu gaya pantu yang pula cakap. Gitu. Wallah ala habis kita. Tiga bahagian daripada matan. Jelas tuan-tuan ya? Tak, rasanya tak payah. Kita nak dapat tak payah. Nak lepas tak payah. Bendanya tak payah. Apalah, kita ngaji dulu. Allah kurnia, aku kurnia. Mudah-mudahan gitulah. Tidak pun tak kenal. Kata buka kita hikang, kita tak kenal perjalanan begitu. Bukan senang. Dunia, pilihlah. Nak area ke? Area bukan area tu kan. Area tu selain daripada Allah. 8 perkara tadi lah. Bukan 8, 13 dah. 8 dengan 5. Tidak 8 je, 13. Ingatlah, rujuk balik 2 ayat tu. Surah Taubah, satu lagi surah apa? 2 yang pertama tu. Hubbus syahwat. Lepas tu ahabba ilaikum. Allah guna kata. Kenapa pakai Allah guna kata hab? Hub ni maknanya cinta. Cinta ni satu kekuatan yang kemuncak dalam perasaan hamba. Perasaan hamba, hak baiknya cinta. Sebab tu cinta tu buta, sebab tu cinta tu gila, sebab tu cinta tu apa lagi? Tapi pada tempat dia lah. Pada tempat dia lah. Cinta ni perasaan yang tertinggi bagi seorang hamba. Lawannya mana? Lawannya benci, marah. Benci ni perasaan yang tertinggi juga, hak buruk. Perasaan yang tertinggi, hak baik, namanya cinta atau kasih. Orang Arab dah perasaan hak jahat sekali, kemuncaknya mana? Benci, marah. Betul. Benci pada tempat juga. Betul tak? Jadi sebab tu orang yang martabat tinggi sekali, apa dia? Habibullah. Nampak? Sebab Rasulullah dapat pendapat tinggi sekali. Kasih Allah. Gitu lah. Okay, dalam dunia ni memanglah benda-benda tu sayang sangat kita ni. Lazat sangat. Hubbus syahwatu minan nisa. Sayang weh ke bini, sayang sangat. Bini pun sayang ke lelaki. Tak payah cerita. Kalau nak letak hak tu dulu, bahaya. Payah ke mudah? Dia?
Ya. Meh tak? Meh aga. Kita ada nafsu, tak apa buat. Tapi ada orang yang Allah beri. Ada orang yang sampai. Ada hamba-hamba yang tarik hati dia. Selain daripada tu, kita dengar macam Rabi'atul Adawiyah kan. Kita wali-wali Allah tu tentulah tu. Allah buka hati sangat dia orang ni. Itu apa namanya, kan ada sejarah Hasan Basri pinang dia Raja kahwin. Ditolak. Dan Hasan Basri pernah tegur dia. Dia sama-sama wali duduk zaman itu. Satu benda Hasan Basri perasan, wahai Rabi'ah, kita dah bersahabat lama bertahun-tahun. Aku tak pernah dengar mu selawat kepada Rasulullah. Nangis Rabi'ah. Nangis kejap dia, nangis. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, ampunkan aku. Setelah Hasan Basri cakap, baru aku teringat. Selama ni aku tak ingat melainkan Allah saja. Oh, hati dia bulat kepada Allah sampai Rasulullah pun dia tak ingat. Bila Hasan Basri sebut, baru dia terasa, aduh, rasa berdosa pun dia dengan Rasulullah. Sampai gitu hatinya Nabi. Jadi aja nikah lagi tak layannya. Ni bukan ada masa. Ni lazat dengan Allah Ta'ala. Tak pelik lah sudah. Tak nyelera lalu dah. Kemudian ada orang soal, kenapa engkau sampai ke martabat ini wahai Rabi'ah? Aku bila sampai ke martabat ini, aku bukan lagi seorang wanita. Jasmani je wanita, rohani tidak wanita dah. Arif billah nak gaya macam mana? Jawab gitu dah. Gitulah. Dalam sejarah kita dengar lah wali-wali Allah begitu. Tapi realiti tengah depan kita ni, Allah kurnia kasih seorang tu kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu tanda orang kasih benar-benar kasih kepada Allah, dia akan cinta kepada mati. Dia nak sangat mati. Sebab dia tahu sangat. Sebab Ustaz sebut tadi, bila mati, kalau hidup dunia ni, kita dapat nur mawajah lah katakan. Allah kenalkan diri dia, rasa berkuasa, rasa Allah ada, rasa Allah melihat, rasa Allah berkuasa, rasa Allah beri rezeki. Kita rasa dah. Namanya muraqabah, namanya musyahadah. Lepas itu je lah. Tapi kalau wafat, roh berada di alam barzah, terus tidak musyahadah dah. Liqa Allah. Tidak muraqabah dah. Tapi narallah, melihat Allah. Yuriduna wajhah, berhadap dengan zat Allah terus. Jadi betul yang Mak cakap tadi, original. Mana kita di dunia ni buka makrifah tidak se-original kalau roh kita putus pada jasad. Allah Ta'ala gitu terus. Gua ni caranya lesa ke misli syai'una. Tapi betul. Bagus istilah Mak tu, original betul. Jadi sebab itu orang yang kasih kepada Allah, dia nak, sangat suka nak mati. Perkataan ulama syair, dia kata maut adalah pintu gerbang kekasih bertemu kekasihnya. Kasih siapa? Kita, hamba. Yang dikasihi siapa? Allah. Bila mati je, terbuka segala hijab. Bertemu dengan Allah. Masya Allah. Gitu. Nasib baik mati tu ada kata orang tu apa? Ada peraturan. Minta mati ada hukum, bunuh diri ada hukum. Batas tu. Tapi dia payah juga nak khabar benda gini. Tidak kita kata nak bunuh diri dah. Ya, maksud dia gitulah. Kalau yang memang dia rasa nak mati sana. Mati sana. Kalau tak ada batas ni. Tak ada batas gitu. Tak ada hukum atau kan.
Benda ni zujadan lah, perasaan. Tak apa kita nak katakan orang susah sangat hidup tiba-tiba bunuh diri. Tak jauh waktu, bukan jauh langit dengan bumi tu. Jangan kita fikir gitu pula. Jangan kita fikir wali Allah ni akan buat tindakan bunuh diri. Tak. Tapi hati dia perasaan tu nak pada mati tu. Payah nak bahasa benda gini. Nyodanya berhabis lah wali Allah ni bunuh diri, jadi sesat mati kafir tak ujung pangkat. Tak betul. Dia tidak gitu, dia hanya duduk dalam zuk wujud pasal gitu. Payah nak baca tu. Jadi orang yang kasih kepada Allah nanti dia akan sangat kasih kepada mati, kerana mati adalah pintu untuk bertemu kekasih. Wallahu a'lam, gitulah. Okey, ada soalan tu busy bro kita ni. Tak ada soalan. Adi boleh ikut? Abangnya boleh ikut? Dia ada maktan dalam tu. Cuma nak percaya. Dari segi kaedah yang di sini, kita tak payah lah nak sampai kan. Tapi yang payah tu dia mesti ada jalan dia untuk nak sampai ke. Ya, itu nak disebut dah tadi. Ar-rahiluna, orang yang berjalan tadi. Nampak disebut tadi, berjalan. Rahiluna, kita tadi bincangkan hak ayah orang sampai. Dia nur tawajuh orang tadi. Jadi kita kena melalui nur tawajuh dululah. Lepas tu baru nanti akan sampai kepada orang yang sampai. Orang sampai ni Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Macam ni tadi kita beribadah, kita berzikir, kita berwirid, kita beramal, kita bersuluk, kita benda itu semua dia akan dibuka nur tawajuh namanya. Jadi makna itulah peringkat permulaan langkahnya itulah. Mesti kita pergi ke nur tawajuh dulu. Sampai ke satu masa Allah akan angkat kita ke nur mawajahah. Gitu. Memang syarat dah gitu, salik sampai jazbah. Ada pun orang itu jazbah, kemudian dia salik, dia gelar. Tadi taraki menaik, ini tanazul tu. Gitu. Tapi di pertemuan sama juga. Orang ni sampai ke Allah, kita pun sampai ke Allah. Cuma martabat dia rendah sikit. Nur tawajuh tu rendah, nur mawajah tu tinggi. Kerana Allah sendiri kenalkan diri dia. Gitu. Tak apa tu. Jalan tu lah. Rahiluna. Saya sebut rahiluna, sairuna, salikuna. 3 nama. Hakikat tu orang yang berjalan hatinya kepada Allah belaka. Berjalan tak lepas lah. Dia ada riadah, dia ada mujahadah. Itulah. Dia ada ibadah, dia ada zikrullah, dia ada baca Quran, dia ada puasa siang, dia ada qiyamul lail malam. Itu semua masuk dalam belaka. Itu bila Ustaz sebut jenis-jenis ibadat itu namanya rahiluna, orang yang berjalan pada Allah. Ni tadi tak, dia tak berjalan pun, dia tidak kembali ke ibadat, tak. Allah datang saja pada hati dia, gitu. Ada orang gitu. Tapi gini, kemudian ada orang yang dia berjalan sampai nur tawajuh. Lepas tu dia Allah angkat lagi dia akan sampai juga kepada nur mawajah. Jangan kata tak bertemu berdua tu. Tak boleh. Allah atas kurniaan Allah lah. Bila kita dah bersungguh-sungguh pada jalan Allah, akhirnya Allah buka. Maknanya kita bincang tadi seolah-olah orang ni berjalan tak sampai-sampai. Orang ni dah sampai dah. Orang berjalan ni akan sampai juga. Nampak ni? Jangan salah faham pula. Kamu ni bersuluk je, tak mau sampai-sampai. Tak begitu. Nampak Arif lah? Jangan pula. Nanti orang yang asalnya dapat nur tawajuh, nanti akan Allah kurniakan upgrade pada dia nur mawajah. Cuma nak ngabarkan ada orang yang dia terus nur mawajah saja. Tidak melalui rahiluna. Tapi orang-orang terpilih lah. Tapi orang yang berjalan ni tadi akan sampai juga gitu. Jangan salah faham pula. Tak adalah kita ni salikun, kita ni rahilun, tak sampai-sampai. Tak boleh kita. Tidak begitu. Faham tu saya?
jalan jauh pun sampai, cara dekat pun sampai. Cara dekat pun sampai. Orang yang Allah pilih tu tak apalah. Itu orang istimewa kan. Sambung. So macam perempuan tadi, walaupun yang Allah untuk dikekal sentiasa kasih kepada Allah, kasih kepada dikekal lah. Boleh cerita tadi lah. Bagi orang yang berjalan, mencari jalan tu, Akan sampai ke? sampai dia dia tak kekal. Mungkin tak salah, dia tak kekal, dia sampai kejap, lepas tu dia boleh hilang sampai kejap balik. Mungkin macam Berlaku. Itu berlaku biasa. Akan berlaku juga. Kita yang berjalan ni memang sampai ada masa tak sampai pula, sampai ada masa tak sampai pula. Itu biasa. Maknanya kita ahlul hal. Dia ada sebut hal tadi. Kita belum ahlul maqam. Tapi kalau dah lama kelamaan, kita pun dah bertambah tua. Dunia dah tak ada arti daripada kita. Gitu ini lama kelamaan, umur dah sampai 60, umur dah sampai 70. Kita kekal berzikirullah, kita kekal bertarekat, lama-lama dunia tak ada benda dah. Tadi pasal umur 50 tadi dia nampak lagi dunia. Ada sangkut dia. Kukak lagi. Maknanya ibarat berjalan ni, tengah jalan tu banyak lagi halangannya. Tapi bila dah naik ke atas dah berumur dah benda, bayangkan makan dah tak sedap dah. Tidur dah tak sedap dah. Macam muda. Ini dah. Turun dah, menurun belaka dah. Bila dalam degree menurun tu nanti dia akan Allah kurnia istiqamah. Istiqamah namanya makam. Makam dia jadi macam budak perempuan tadi. Tapi budak perempuan tadi dia jazbah, dia dia wasiluna, dia sampai dah. Dia tetap je. Tapi bagi kita ni ialah, tapi bila sampai dia berumur tua gitu ini, dia akan jadi tenang. Dan dia dah nulis dunia tak ada tadi hak 8, hak 13 tadi out daripada kita. Dia tetap dah insya-Allah. Gitu. Itu gunanya umur panjang ni. Ada gunanya. Ustaz tak kaji orang lain kalau di ustaz ni. Nombor satu, ustaz perasan tu makan. Tak ada, dia rasa sedap. Tak ada betul dah. Cuma boleh sedap-sedap sikit, bodoh-bodoh sikit, terjeruk. Macam kasar gitu aja. Ini gulai-gulai benda-benda orang buat ni, bagi kayu lawa buat, bagi kadang-kadang orang rumah marah. Orang buat sedap-sedap, awak tak nak makan tu dia. Kata kau mana pula kau tak selera lalu. Sedap benda tu sebenarnya, cuma kita tak nak cari sedap dah. Kita tak terasa sedap dah. Tak nak cari yang sedap dah. Kalau nak sedap makan, kita belum masuk gitu. Teman tu sedap makanan tu. Tak ada juga, kita pergi tak sedap je. Ada maksudnya taklah sampai ke sana mencarinya kan. Ada depan mata makan pergi. Sedap tak sedap. Tak terasa sedap. Ya. Ada masa anak kaboy, dia pun tak rasa ke benda ni pahit. Aduh, pedok abah tu sedap gila kata dia. Budak-budak gaduh kita, tapi pada kita pahit pula tekak kita. Jadi dia dah mula Allah terik sikit-sikit gitu. Mulalah kita merasa. Jadi akhirnya hak 13 tadi dia anyut dia. Bila anyut dia jadi istiqamah. Itu naik makam lah tu. Itu wasil namanya, sampai betul. Tadi sampai tak sampai, Pak kata dia betul. Tapi ini sampai betul. Itu kalau dia naik itu, kalau nafsu tu nafsu mutmainnah. Wali Allah. Dia lemah ustaz. Jadi istiqamah. Bagi saya lah. Lemah pun dia istiqamah. Jangan lemah tu tinggal. Itu na'udzubillah lah. Itu. Jadi jangan lupa lah, dia akan ada dua martabat, namanya ahli hal, satu ahli maqam. Jadi nak sampai ke ahli maqam sajalah. Ada sikit mujahadah, ada sikit di atas perjalanan kita. Allahu akbar. Mujahadah tu tentu dapat pahala, tapi nak ngabarkan sungguh. Bila dah berumur ni terasa dah dunia ni sayuk je. Nampak lagi dunia ni, tapi dia macam sayuk lah. Nampak tu hidup je. Nampak sekejap je. Sayuk dah kita, tidak gaduh dah nak berharta benda beri-beri yang sebab tu tanah-tanah beri kanak senang. Harta benda beri ke budak-budak. Kita merdeka tak ada benda ngada senang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.